Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berkasih kepada saudara pengurusi majlis. Saya mau turun bawah tapi tidak kena suruh. Kita yang mau turun nih, nanya. Nah. Mau dihalang-halang dengan tiang, ada? Yang sangat saya hormati Tan Sri, Datuk Sri, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Malaysia merangkap Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS bersama dengan kita sudah masuk hari yang ketiga. Bersama dengan kita malam ini yang amat berhormat Datuk Sri Tuan Haji Sanusi bin Haji Ahmad, Menteri Besar Kedah, merangkap Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Kedah. Barisan yang berhormat Dr. Ridwan, rakan sezaman, satu batch saya di kampus, terima kasih datang bantu saya di Karambunai. Sahabat saya, Adinda Saudara Syahir Sulaiman, Ahli Parlimen Baco, yang juga bersama dengan kita pada malam ini. Ketua-ketua markas, para hadirin, muslimin, muslimat, tenaga-tenaga keselamatan yang berada di Padang Taman Sepanggar ini, pertama syukur pada Allah Ta'ala. Kita akhirnya diizinkan juga pada malam ini. Kerisauan kita mau buat terbuka, tadi kita bincang juga takut hujan. Biasanya kadangkala hujan waktu malam. Padang ini menjadi saksi sebelah petang tadi, saya bersama dengan MB Kedah, bersama dengan Badrul Bakhtiar. Kita bermain bola di sini macam MB Kedah kalah rasanya. Menang. Saya tidak sempat kira number. Masalah MB Kedah dia bawa yang top player semua, macam mana? Rupanya dia ada dia susun strategi, kita tidak tahu strategi dia. Padang ini juga menjadi saksi. Padang Taman Sepanggar ini menjadi saksi untuk makluman Tan Sri Tuan Guru. Disinilah juga kita melancarkan jentera Perikatan Nasional Karambunai 2 minggu lepas. Maka Padang ini menjadi saksi, mudah-mudahan dengan kerja keras, dengan izin Allah Ta'ala, kita akan buat himpunan kemenangan insya-Allah di Padang Taman ini juga. Saya berada dalam Dewan Undangan Negeri sejak tahun 2020. Saya menjadi pensyarah universiti lebih daripada 24 tahun. Bila ditanya kenapa beralih daripada seorang tenaga akademik kepada seorang ahli politik, ketika mana masuk dan mengajar di universiti, kita berhadapan dan bergelumang dengan suasana masyarakat yang pelbagai. Dari kalangan kepelbagaian kaum, datang daripada negeri-negeri di seluruh Malaysia hatta seluruh dunia. Kita nampak kepelbagaian yang luar biasa. Kita berinteraksi dengan masyarakat yang susah ramainya. Masyarakat yang berada yang senang sangat sedikit. Lebih-lebih lagi dalam konteks kita di negeri Sabah ini. Di mana-mana pun dibicarakan di peringkat penguasa, di peringkat NGO, di peringkat masyarakat. Sabah yang sudah merdeka sejak pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Sudah lebih daripada 60 tahun. Kita bentuk dalam bersama-sama Malaysia pada waktu itu. Tapi kalau kita berjalan di negeri-negeri yang lain, khususnya di Semenanjung Malaysia, kita tidak jumpa jalan-jalan raya yang seumpama di negeri Sabah. Negeri Sabah ni jalan rayanya penuh dengan seni.
Kadang-kadang ada saya jalan baru-baru sahabat, saya kata kalau begitu, dia kata tidak perlu beli bangku urut. Dia kata, jalan saja di jalan raya negeri Sabah. Akan rasa selesa badan kita. 60 lebih tahun. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kami dalam satu perbincangannya agak dalam. Peruntukan mungkin besar, tapi kita jumpa sebab yang paling besar. Kenapa Sabah terus berada di belakang berbanding negeri-negeri lain? Di antara perkara yang sangat besar adalah berpunca daripada rasuah dan salah guna kuasa. Kita jumpa masyarakat yang sebahagiannya masih hidup di atas air dalam keadaan bukan salah atas air. Rumah yang kadang-kadang kita rasa kita jumpa boleh menitiskan air mata kita. Saya sebut dalam Dewan Undangan Negeri Sabah 2 kali. Bila saya pergi ziarah ke kampung-kampung, kita melihat di antara perkara yang cukup besar di Karambunai ini khususnya. Sebahagian besar masyarakat tempatan, natif tempatan, orang tempatan yang mendiami tanah warga negara Sabah ini, warga negeri Sabah ini, sudah 50-60 tahun mereka hidup dalam tanah setinggan yang belum digezetkan. Sudah masuk generasi yang ketiga. Sebab apa begitu? Sebab setiap kali pilihan raya, ada orang politik turun dan jumpa. Mereka kata, pilih kami, lepas ini kami akan gezetkan tanah tuan-tuan semua. Masuk penggal yang kedua, dia kata, minta maaf, belum lagi selesai. Kita akan selesaikan penggal berikutnya. Tuan-tuan, rakyat Sabah ni bodoh ke pandai? Bodoh ke pandai rakyat Sabah ni? Rakyat Sabah ni bijak sebenarnya. Cukuplah kita ditipu. Ada lagi parti politik sekarang ini yang sudah memerintah puluhan tahun. Dia kata kalau memerintah kali ini 3 tahun akan selesai masalah air. Puluhan tahun memerintah negeri Sabah. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, saya di antara benda yang saya sebutkan, kampung-kampung sekitar Karambunai ini, ada perkampungan-perkampungan tradisi yang didiami oleh masyarakat tempatan. Kerisauan kita, pembangunan juga berada dalam zon Karambunai. Sebab Karambunai berada dalam Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Ada sudah kampung-kampung yang semakin terhimpit. Akibat daripada pembangunan, sebagian masyarakat nelayan. Semakin terhimpit, tidak ada tempat untuk mereka cari makan. Sedangkan laut ini menjadi sumber makanan mereka, ahli keluarga, masuk sekolah, masuk universiti, adalah hasil daripada kehidupan sebagai nelayan di laut ini. Sebahagian daripada mereka sedang diancam dengan pembangunan. Sebab itu saya kata dalam Dewan, dan saya sebut di luar juga daripada Dewan, kita akan berusaha supaya kampung-kampung tradisi yang ada dalam Karambunai ini untuk diangkat menjadi kampung-kampung warisan yang tidak boleh ditelan oleh pembangunan sampai bila-bila insya-Allah. Rakyat dipandang sebelah mata. Kadangkala rakyat seolah-olah tidak wujud di hadapan sebahagian ahli politik. Sebab itu dalam gerakan kita di Karambunai, kita bawa pendekatan kali ini, kita tidak menganggap parti-parti lain sebagai musuh, tapi kita anggap mereka sebagai pesaing, dan sebahagian mereka sebenarnya sudah memimpin dan memerintah kita lama. Tapi kita akan berhadapan dengan akhlak dan nilai yang baik, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang boleh kita lakukan di Karambunai ini. Terlalu banyak perjuangan yang kita boleh bawa. Kadangkala sebahagian isu-isunya hanya berkitar dengan janji-janji yang tidak selesai sebelum daripada ini. Ada juga parti yang pernah memerintah, dia kata insya-Allah 1 tahun. Dijanjikan setahun, tolonglah kami setahun saja, bagi kami setahun. Dorang sudah memerintah 2 tahun lebih pada siri yang lepas.
Maka orang Sabah tidak boleh sudah dibohong-bohong dengan janji, dibuyuk-buyuk kita kata. Tidak mau sudah kita. Kita bawa kali ini politik yang benar, politik yang betul, politik yang berakhlak, politik yang bernilai, politik yang penuh dengan amanah dan integriti. Dan kita akan membawa politik matang dan sejahtera ke hadapan ini. Kita kena buktikan. Sah, alhamdulillah, semalam kita diumumkan sebagai calon N16 Karambunai. Sebelum ni kita berucap-ucap bakal calon. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi calon. Tidak boleh selesai dengan hanya Ali Akbar ataupun jentera-jentera yang kecil. Di Karambunai ada 39,000 pengundi. Di antara pengundi yang ramai di negeri Sabah ni Karambunai. Inanam 40 lebih ribu. Karambunai masuk kategori yang kedua. 39,000. Dan kita ada bukan 1 penjuru, bukan 2 penjuru, bukan 3 penjuru. 11 penjuru. Maknanya Karambunai ini ada sesuatu. Biarpun namanya karam tu karam lah. Insya Allah kali ini kita bukan mau karamkan kita akan timbulkan Perikatan Nasional insya Allah. Tenaga ikhtiar ada di tangan tuan-tuan semua. Kuasa ada pada tuan-tuan, puan-puan, suami, istri, anak-anak, jiran, tetangga, rakan, taulan. Yang menjadi penentu 29 hari bulan nanti adalah tuan-tuan yang berada di hadapan saya ini. Yang mengundi di Karambunai ini. Yang mereka sebahagian daripada 39,000 itu. Maka saya yakin, dengan hasil usaha, tenaga, kesungguhan yang akan kita bawa, maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini insya-Allah dengan sokongan padu daripada tuan-tuan puan-puan semua, kita mahu Karambunai diisytiharkan pemenangnya adalah Perikatan Nasional. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah taala, sebelum ini kita dengar ada juga kata-kata yang mengatakan Perikatan Nasional ini Pati Senanjung dan sudah diulas banyak kali. Kita mau tekankan semula malam ini. Kalau orang Sabah kata Tembuni, orang Semenanjung kata Uri, ada yang kata kad pengenalan Perikatan Nasional ini ditanam, dipasak di negeri Sabah ini. Disinilah bermulanya Kerajaan Perikatan Nasional pada tahun 2020. Dan saya dilantik menjadi adun pada waktu itu adalah mewakili Perikatan Nasional dan membentuk kerajaan sampai sekarang ini. Cuma sebahagiannya buat parti baru dan itu urusan-urusan yang lain. Maknanya Perikatan Nasional bukan parti yang baru di negeri Sabah ini. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, akhirnya saya yakin serangan-serangan sudah bermula. Terutama yang dikaitkan pastilah dengan calon, keterlibatan calon, parti calon. Semalam kita buat perjumpaan, sudah keluar video. Tan Sri Presiden terkait dengan roti gardenia. Ini pemfitnah cyber trooper yang kerja mereka, tangan mereka hanyalah untuk mengadu domba batu api dan tidak tahu soal dosa dan pahala. Saya duduk sebelah Tuan Guru Presiden. Menjadi saksi yang dengar dekat dengan Tan Sri Tuan Guru. Yang disebut oleh Tan Sri Tuan Guru bukan rakyat Sabah boleh diperlekehkan. Tapi rakyat Sabah sepatutnya mengangkat isu yang lebih besar. Bukan isu gardenia, tetapi isu beli Boeing, isu perjanjian dengan Amerika, dan benda-benda yang lebih besar. Bukan setakat jual negeri, tapi jual negara. Itu yang disebut oleh Tan Sri Presiden. Tapi yang dipotong terhenti rakyat Sabah dengan gardenia. Tuan-tuan, saya mau beri jaminan malam ini. Dalam siri live ini, Sabah tidak tergugat dengan isu gardenia ini.
Allah mau bagi ruang pada ahli politik baru yang bina ketokohan, yang turun dalam masyarakat, yang ada integriti. Gardenia ini hanya dimainkan oleh musuh-musuh Perikatan Nasional. Yakinlah tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, untuk memajukan Sabah masa depan bukan isu Gardenia. Untuk memajukan Sabah masa depan adalah tokoh-tokoh politik yang berintegriti dan menjalankan amanah. Untuk memajukan Sabah masa depan adalah menjauhkan mereka yang sudah terlalu lama ditampuk, tidak ada pencapaian. Mereka tetap dipilih kerana parti mereka mengatakan parti mereka keramat, sedangkan tidak ada performance di lapangan. Mereka menipu rakyat dengan janji-janji manis. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, orang Sabah bijak-bijak. Cukuplah. Ini sudah pilihan raya yang ke-17. Bukan pilihan raya yang kedua, yang ketiga. Pilihan raya yang ke-17. Tuan-tuan, ada tanah kampung yang saya pergi, yang dijanjikan tanah mereka daripada pilihan raya yang ke-10. Terlalu lama. Akhirnya Sabah, rakyat terus meminta-minta tanpa ada sebarang jawapan yang tuntas daripada pemerintah. Saya kira, saya ulang semula, cukuplah. Kali ini kita kasih jadi. Jangan berhenti kasih jadi, kasih menang. Kuasa ada di tangan tuan-tuan semua. Akhirnya saya menyuruh pada jentera. Kita semua adalah jentera, tetapi yakinlah, jentera-jentera yang baik insya Allah dapat membuka hati pesaing-pesaing kita. Dekati semua. Ketika mana mereka marah, kita jangan terikut-ikut dengan emosi. Kita utamakan kesabaran. Kita santuni semuanya. Biarpun di pintu dinding mereka ada lambang parti lain, ketuk dan beri salam. Biarpun di pintu mereka, di dinding rumah mereka ada poster parti lain, ketuk dan bagi salam. Tanya khabar, sampaikan misi dan mesej Perikatan Nasional. Kita mau jentera, kita menyantuni semua dengan akhlak, dengan nilai, dengan moral yang baik. Dan saya mau melihat jentera Perikatan Nasional, kalau dinilai dari segi prestasi kebaikannya, kesantunannya, jentera Perikatan Nasional duduk pada nombor yang pertama. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kita baru masuk hari yang kedua selepas penamaan calon. Tuan-tuan akan tengok pelbagai video rakaman suara selepas daripada ini. Pelbagai lagi cut sana, cut sini, potong sana, potong sini. Tuan-tuan yakin letak dalam jiwa, kali ini kita tidak mau sudah goyang-goyang. Pasak sungguh-sungguh. Kita sudah diisytiharkan di antara calon yang berada daripada 11 calon itu. Dan sebagian parti politik saya pun tidak pernah dengar, baru dengar selepas penamaan calon. Saya yakin kita sudah mendahului mereka yang berada dalam 11 penjuru ini. Tapi kita masih ada 12 hari ke depan. Bekerjalah bersungguh-sungguh dengan penuh iltizam dan kekuatan. Mudah-mudahan kita akan dapat kemenangan insya Allah di bumi Karambunai ini. Saya sebagai calon ingin juga mendengar kekuatan jentera-jentera dan semua yang hadir pada malam ini, terutamanya tenaga, boleh? Kita laungkan Perikatan Nasional dan Karambunai kasih menang. Macam kita kena tukar juga hashtag ni kasih menang. Pasal sebelum ni kasih jadi. Jadi sudah jadi calon, sekarang menang lagi. Jadi dua laungan insya-Allah Perikatan Karambunai.
Damai. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap yang baik daripada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karam Buddha!